Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera anak-anak pelajar. Baiklah, cikgu teruskan lagi kelas kita pada hari ini. Okey, kelas kita pada hari ini bermula kelas PDPR 3.0. So, cikgu mulakan kelas kita pada hari ini dengan sambungan luas di bawah lengkung pada hari itu yang tertangguh. Okey. So, cikgu mulakan terus dengan perbincangan satu. Sebab sebelum ini cikgu dah terangkan bagaimana untuk mencari luas di bawah suatu lengkung. Di mana apabila ingin mencari luas di bawah suatu lengkung, kita menggunakan pengamiran. Di mana kamu kena tahu hadnya dari mana ke mana dan hadnya itu terletak di paksi mana. Kalau di paksi X, maka kamiran kita akan jadi dari A ke B ataupun lebih mudah daripada X1 kepada X2 Y dx. Y dx maksudnya kita punya ni hadnya pada X, persamaan kita ni nanti at the end akan jadi X dan kita kamirkan terhadap X. So kalau kita lihat di sini, luas di bawah lengkung yang terlibat adalah daripada kosong hingga ke situ. Luas ini yang kita ingin cari. So kalau kita lihat luasnya dari berapa ke berapa? Daripada 0 ke 2 dan di mana hadnya itu di paksi X. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kamiran daripada 0 hingga 2 hadnya pada X. So persamaan X yang kita nak, so akan jadi 2X kuasa 2 tambah 1 terhadap X. So bila dalam peperiksaan persamaan ini wajib kamu tulislah sebab di situ ada markah. Okey, dari situ kita tahulah luas yang kita ingin cari daripada 0 kepada 2. So dari situ kita lakukan kamiran. Bila kita lakukan kamiran, dia akan jadi 2x kuasa 3 per 3. 1 ni sebenarnya adalah 1x kan, kuasa 0. So dia akan jadi tambah X lah, sebab kita kamirkan 1X kuasa 1 per 1. So akan jadi X lah. Okey. Hadnya dari berapa ke berapa? Dari 0 ke 2. So bila dah dapat dan kita tahu hadnya daripada 0 ke 2, jadi kita masukkan had dia. So min 2 kuasa 3 kita ganti kepada X lah, per 3 tambah 2. Okey, had atas tolak had bawah. Had bawah ni bila cikgu ganti kat sini dan kat sini, dia akan jadi kosong kan, sebab 2 darab kosong is kosong, tambah kosong, so akan jadi kosong. So biar macam tu. So dari situ selesaikan je lah. So bila kita selesaikan, 2 kuasa 3 sama dengan 8. Darab 2, 16. Bahagi 3 tambah 2. Kamu akan dapat 22 per 3 tambah 0. Maka jawapan akhir kamu adalah 22 per 3 unit persegi. Kalau tak yakin unit, yang ini tak perlu buat. So boleh padam je. Berikan jawapan kamu dalam perpuluhan ataupun dalam pecahan. 7.33. Tapi yang lebih akurat, biarlah berikan jawapan dalam pecahan. Lebih tepatlah. Okey, itu untuk soalan yang pertama. Kita teruskan lagi dengan soalan yang kedua. Jika kita lihat di sini, soalan yang kedua ini, hadnya di mana? Hadnya, kalau kita lihat pada paksi Y. Bila had pada paksi Y, maka had yang terlibat di sini, dia mesti akan jadi kamirkan had pada paksi Y. Sini akan jadi X dy. Kenapa X dy? Sebab X akan jadi bla bla Y. So tu. So kamu kena ubahlah ni.
So bila diubah dia akan jadi X sama dengan, kalau kita ubah ni dia akan jadi X sama dengan, ni bawa ke sini, yang ini bawa ke situ kan. So akan jadi 4 per Y kuasa 2 sama dengan 4Y kuasa negatif 2. So bila kita bentukkan persamaan, dia akan jadi hadnya daripada 1 kepada 2 4Y kuasa negatif 2 terhadap Y. Okay. So dari situ kita kamirkan lah. So akan jadi 4Y kuasa negatif 1 per negatif 1. Okay. Hadnya dari 1 kepada 2. So elok-eloknya kita ringkaskan lah. So akan jadi negatif 4 per Y. Sebab ni kan kuasa negatif 1. So kita bawa turun ke bawah. So dari situ barulah kita masukkan nilai sama dengan negatif 4 had atas. Okey. Tolak had bawah. Biasakan diri buat macam tu supaya kita tak lakukan kesilapan. So akan jadi negatif 4 bahagi 2, 2. Tolak akan jadi tambah 4. So jawapannya adalah sama dengan 2. Okey, biasakan buat satu-satu. Okey, untuk bab kamiran ni cikgu sarankan kamu jangan terlalu bergantung dengan kalkulator. Cuba buat secara congak. Sebab kadang-kadang nilai itu lebih-lebih lagi nanti yang melibatkan atas dengan bawah. Sebab nilai bawah, contoh kalau persamaan kamu tu gitu, kan kita nak cari luas ni dan luas ni. Sebenarnya luas yang ini kalau kamu cari akan jadi negatif. Negatif ini nanti kita akan jadi positif kan. Kenapa? Sebab luas tak ada negatif. So di situlah nanti eloknya kamu buat satu. Sebab bila kalkulator akan baca direct benda tu negatif. Tu yang selalunya kamu akan buat kesilapan lah. Okey. So untuk itu kita lanjutkan lagi dengan latihan. Satu lagi latihan di sini. Okey. Kalau kita lihat di sini, hadnya di mana? Hadnya pada paksi X. Maka persamaan kita akan jadi terus je. Buat terus. X1, X2, Y terhadap X. So dah ada dah. Y. Yang ini kita perlu ambil. Hadnya dari berapa ke berapa? Daripada negatif 2 hingga 2. So kita masukkan. Bentukkan persamaan. So persamaannya akan jadi daripada negatif 2 kepada 2. Equationnya akan jadi 2X kuasa 2 tambah 1 terhadap X. Yang itu. So dari situ dah selesai. Di sini kamu akan dapat satu markah. Membentukkan persamaan menggunakan kamiran. Equation of integration. Okey. Dari situ lakukanlah kamirannya. Kamirannya adalah 2x kuasa 3 sebab tambah 1 kan, per 3. Tadi 1 ni tadi cikgu dah sebut x kuasa kosong. So bila kita kamirkan akan jadi x lah. Okey. Hadnya dari berapa ke berapa? Daripada negatif 2 ke 2. So dari situ masukkan had atas. Okey. 2 kuasa 3 per 3 tambah 2. Tolak had bawah. Kat sini hati-hati sebab dia negatif. 2 negatif 2 kuasa 3 per 3 tambah negatif 2. Hati-hati di situ. Kenapa cikgu cakap hati-hati? Selalu situlah yang kamu buat kesilapan. Okey. So bila kita masukkan nilai 2 kuasa 3 sama dengan 8. Darab 2, 16. Dia akan jadi 16 per 3 tambah 2. Okey. Untuk yang ini, okey, tolak yang ni pula. Negatif 2 kuasa 3
adalah negatif 8. Kan? Darab 2 akan jadi negatif 16/3. Yang ini tambah dengan tolak akan jadi tolak 2. Hati-hati di situ. Di sini yang cikgu kata kamu selalu buat kesilapan. So, tekan kalkulator. 16/3 tambah 2, kamu akan dapat yang ini sama dengan 22/3. Tolak negatif 16/3 tolak 2, kamu akan dapat negatif 22/3. Bila kamu tekan kalkulator, yang kat sini yang kamu sudah dapat kosong tu. Cikgu, kenapa dapat kosong? Sebab kat sini. Kenapa? Sebab ni, tolak-tolak sebenarnya adalah bersamaan dengan 22/3 tambah 22/3. So, sebenarnya 22/3 tambah 22/3, kamu akan dapat sebenarnya jawapan kamu adalah bersamaan dengan 44/3. Bila kamu tinggal kat sini, ni, kamu tekan kalkulator direct yang ini, tu yang kamu akan dapat kosong tu. Kesilapan yang selalunya pelajar-pelajar akan buatlah. Okey? So, cikgu harap dengan 3 soalan ini kamu akan faham. Jadi, cikgu tinggalkan latihan tutorial ini 4 soalan kepada kamu dan cikgu sertakan sekali jawapan akhir di sini. Okey, 9/2, 19/3, 9 dan 8/3. Okey. Tadi cikgu dah terangkan. Cikgu rasa soalan pertama dan ketiga ni tak ada masalah. Cuma soalan 2 dan 4 sebab dia ada bawah dan ada atas. So, di sini kamu kena lakukan kamiran yang berbeza-beza. Maksudnya kamu kena cari kamiran yang pertama ni satu persamaan, yang ini satu persamaan. Maksudnya akan jadi macam mana? Kalau kita tengok hadnya pada paksi X dari 0 hingga 3. Maka dia akan jadi yang pertama dari 0 hingga 3 X tolak 3 terhadap X tambah pula yang kedua. Sebab dia satu atas satu bawah. Sama juga yang ni, satu kiri satu ke kanan. Tapi hadnya pada paksi Y. So, sini kena ubahlah. Dia akan jadi X sama dengan apa dia. Okay, tambah yang kedua adalah daripada 3 kepada 4 X tolak 3 di X. Kamu tak boleh direct. Kenapa? Sebab sini satu atas, satu bawah. Yang ni tadi cikgu kata, yang bawah ni nanti jawapannya kamu akan dapat in term of negatif sebab dia kat bawah. Tapi bila pergi kepada jawapan, kamu kena tukar dia jadi positif. Okey? So, cikgu nak kamu cuba buat nombor 2 dan 4. Nanti next class cikgu akan bincang lah. Okey? So, untuk itu cikgu harap kamu bersemangat untuk kita dah PDPR kali ketiga. So, cikgu harap kali ini kamu berubahlah kepada yang lebih baik, kerana SPM dah dekat sangat kan. So, cikgu harap kamu kekalkan momentum sebagaimana semasa sebelum PDPR, sebelum Hari Raya baru ni. Okey, so itu sahaja. Okey, cikgu tinggalkan kamu dengan 4 soalan latihan ini. Cikgu akan bincangkan pada kelas seterusnya. Okey, so itu sahaja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.